Hai, Assalamualaikum korang. Welcome to channel Faiz Cerita. Sebelum aku nak bercerita kepada korang, aku harap korang dapatlah untuk support, untuk subscribe, like dan share. Kepada yang belum subscribe kan, yang dah subscribe, okey, tak apa. Aku harap korang dapat stay tune sehinggalah ke penghujung penceritaan aku. Dan selebihnya aku harap korang dapat enjoy untuk kisah seram yang aku nak kongsikan kepada korang dalam video kali ini. Kisah seram ni berlaku kepada seseorang individu, di mana perkongsian individu ni dia berkongsikan cerita seram ni atas apa yang dah terjadi kepada kawan dia, dan dia berkongsikan kisah seram yang kawan dia lalui ini, dan aku akan kongsikan kepada korang, dan aku akan ceritalah sedikit kepada korang tentang kisah seram yang berlaku kepada kawan dia ni. Apa yang dia kongsikan berkenaan dengan kisah seram yang terjadi kepada kawan dia ni. Kawan dia ni bernama Bob. Bob ni adalah seorang pemandu lori. Korang tahulah pemandu lori ni banyak ke sana ke sini, merata-rata tempat yang diorang pergi untuk bertugas, untuk bekerja. Dan memang tak mustahil lah dalam waktu mereka bekerja, pergi ke sana ke sini tu, perjalanan diorang ni memang jauh-jauh. Memang pasti akan ada bermacam-macam pengalaman yang diorang kena lalui. Termasuklah pengalaman seram yang dilalui oleh Abang Bob ni. Abang Bob ni dia bawa lori, dan apa yang diberitahu oleh kawan dia ni, pada Bob ni, dia bawa lori perjalanannya hanya KL, Johor, dan patah balik ke KL dan Johor. Sedikit tentang info pasal Abang Bob ni. Abang Bob ni dia kurus je orangnya, tapi dia boleh tahan lasak jugalah. Sebab dia ni bawa lori ke sana ke sini, menghantar barang di seluruh Malaysia. Ada satu cerita ni, yang ni cerita seram ni lah yang kawan dia kongsikan ni, di mana dia memang teringat sangat kisah yang dilalui oleh Abang Bob ni. Cerita tu bermula apabila Abang Bob ni dia kena hantar barang, dia kena hantar kayu ke Pontian. Dia drive dari KL dan exit ke Sedenak. Tapi sebelum Abang Bob ni sampai dekat Sedenak, dia singgah dekat kawasan rehat ataupun R&R dekat Macap. Waktu tu dalam sekitar pukul 1 hingga ke 2 pagi macam tu lah. Keadaan masa tu memang tak ramai orang yang beristirahat dekat R&R Macap ni. Tiba-tiba didatangi oleh seorang perempuan tau. Dan dia berkomunikasi dengan Abang Bob ni dalam slang Jawa. Dia cakap dekat Abang Bob ni, "Wak, balai mana wak?" Macam tu lah, balai mana. Korang kalau yang memang tahu fasih bahasa Jawa ni mesti korang faham lah. Ini apa yang aku kongsikan kepada korang ni, apa yang diceritakan, apa yang dikongsikan oleh individu ni. Jadi macam tu lah, dia didatangi oleh seorang akak yang memang mungkin berbangsa Jawa, dan dia berkomunikasi dengan Abang Bob tu. Dia tanya, "Wak, balik mana wak?" Mungkin dia tanya Abang Bob ni nak ke mana. Bob ni pun cakap lah dengan akak tu nak pergi ke Pontian. Jadi akak tu tanyalah dia, nanti nak teruskan perjalanan ni, exit ikut mana? Exit ke Simpang Renggam ke ataupun ke Sedenak? Bob ni pun jawablah, exit ke Sedenak. Akak tu tanyalah dekat Abang Bob ni, tak takut ke lalu dekat situ sorang-sorang, ke area Sedenak ataupun Bukit Batu ni? Bob ni pula dia jenis bukan penakut. Dia sempat melawak dengan akak tu. Mungkin niat Abang Bob ni nak bergurau. Dia pun balaslah balik pertanyaan akak tu. Dia cakap dekat akak tu, kalau ada nak tumpang lagi bagus, adalah teman. Lepas tu pula adalah kawan nak tolong bayarkan tol. Jadi macam tu lah Abang Bob ni dia bergurau pula. Tapi niat dia tu mungkin dia tak nak ambil serius lah apa yang akak tu cuba sampaikan. Jadi dia bergurau dan dia melawak sajalah. Mungkin juga Abang Bob ni seorang yang suka bergurau. Lepas dah rehat, dah selamat semua, Abang Bob tu pun dah rasa segan sikit. Dia pun teruskanlah perjalanan, exit ke Sedenak, dan ada melalui satu tempat yang namanya Bukit Batu. Lepas dia dah lalui 2-3 kilometer lepas daripada Bukit Batu tu, dia dah rasa tak sedap hati dah. Hujan pun dah mula turun. Tengah-tengah dia bawa lori nak teruskan perjalanan tu, tiba-tiba dia ada nampak seorang perempuan. Perempuan tu sedang pegang payung sambil dia menahan lah lori Abang Bob ni. Dan Abang Bob ni kata kawan dia memang jenis yang baik hati. Dia pun mungkin tak sampai hati tengok ada seorang perempuan tahan nak tumpang. Jadi dia pun pelawalah perempuan tersebut untuk dia tumpangkan. Dalam keadaan yang memang gelap, Bob tu tanyalah dekat perempuan tu, "Awak nak pergi mana malam-malam macam ni? Hujan pula tu." Perempuan tu cakap dekat Abang Bob ni, "Saya nak pergi dekat rumah kakak saya, dekat depan tu je." Masa Abang Bob ni borak-borak dengan perempuan ni dia tak pandang pun dekat Abang Bob ni tau. Dia pandang depan je.
sambil rambut dia tu diikat tepi. Maksudnya rambut dia tepi macam ni kot. Jadi muka dia depan, rambut tepi ni dia tak nampak muka sangat lah. Kalau Abang Bob tu cakap dengan dia pun, kalau nampak muka dia pun nampak sisi depan ni je. Sebab dia pandang depan sahaja perempuan tu. Tapi Abang Bob ni fikir mungkin dia malu. Lepas tu entah macam mana Abang Bob ni dia ada rasa nak merokok. Dia pun carilah lighter nak bakar rokok. Dalam keadaan di tengah memandu tu, keadaan pun gelap, dia pun teraba-raba juga lighter dia dekat bawah sebab jatuh. Korang tahulah kan, bila dalam kenderaan, bila barang jatuh mesti macam ni kan. Jadi dia pun teraba-raba lah sambil memandang depan. Jadi sambil-sambil dia meraba-raba nak dapatkan lighter dia tu, sambil dia nak ambil lighter dia tu, dia tertoleh dekat perempuan tu macam ni. Perempuan tu sempat cakap dekat Abang Bob, "Abang, saya cantik tak?" Bob tu tak boleh nak jawab dengan jujur sebab 100% apa yang dia ceritakan ni, apa yang Abang Bob tu nampak dekat perempuan tu bila perempuan tu tanya, 100% perempuan tu tak ada muka, geng. Orang bayang tak ada muka langsung. Macam mana Abang Bob tu nak cakap cantik ke tak cantik? Tak ada muka. Lepas tu Bob tu pun tengok kaki perempuan tu pun tak ada. Muka tak ada, kaki tak ada. Dan bila Bob dah nampak macam tu, perempuan tu sempat ketawa dan mengilai. Weh, seram weh, macam tu. Dah faham-faham lah kan apa bendanya tu. Jalan Bukit Batu tu pula memang teruk. Dah jadi macam tu, Abang Bob ni pula pecut jugalah lori tu. Sambil dia memandu tu, dia azan. Sambil-sambil tu jugalah dia menolak perempuan tu untuk keluar daripada lori tersebut. Entah macam mana bila keadaan dah jadi macam tu, dalam keadaan kekalutan, Abang Bob ni terbabas dalam ladang nenas. Muka Abang Bob ni, kaki semua terhentak dan ada sedikit kecederaan ringan lah. Dan ada sedikit pendarahan di muka Abang Bob ni. Dan kaki dia pula, kedua-duanya dikatakan patah. Jadi dia tak boleh nak bergerak sangat. Selepas 20-30 minit macam tu, Abang Bob ni cuba nak cari pertolongan lah. Dia ada tunggu untuk orang datang berhenti. Dan pada masa dia tengah tunggu pertolongan tu, perempuan yang tadi tu ada dekat atas lori tadi weh. Dia sibuk dengan mengilai dan ketawa. Abang Bob tu masih dalam keadaan sedar. Dia sempat lagi lah baca ayat-ayat yang dia tahu untuk dia menghilangkan rasa yang takut dalam keadaan macam tu kan. Dan selepas tu Abang Bob pun terus tak sedarkan diri dan dia pingsan. Masa dia sedar-sedar je, dia dah dekat hospital dekat Pontian. Rupanya akak yang jumpa Abang Bob ni yang dekat RNR Macap tu, dialah yang selamatkan Abang Bob ni dan hantar Abang Bob ni ke hospital. Bila Abang Bob ni sedar, akak yang borak dengan Abang Bob ni yang slang Jawa tu kan, dia bila Abang Bob ni dah sedar, dia pun bagi tahu dekat Abang Bob. Waktu Abang Bob berhenti dekat RNR Macap tu, dia sebenarnya dah nampak ada perempuan dekat belakang lori. Tapi dia nak bagi tahu dekat Abang Bob ni, dia pun takut-takut nak bagi tahu. Akak tu macam seram juga nak bagi tahu. Dia bagi tahu dekat suami dia, adik dia untuk follow Abang Bob ni daripada belakang. Takutlah kalau apa-apa yang berlaku kan. Masa diorang follow Abang Bob ni daripada belakang, diorang dah nampak ada seorang perempuan ni dekat belakang lori Abang Bob, dekat atas lori Abang Bob ni. Dan dia nampak juga Abang Bob ada ambil perempuan untuk ditompang kan. Diorang pun memang follow pecut laju juga Abang Bob ni sebab diorang tak nak apa-apa berlaku. Tapi entah macam mana, dalam keadaan gelap, hujan lagi, terlepas dari pandangan diorang. Dan sebelum Abang Bob ni hilang daripada pandangan akak ni dengan sekeluarga dia, diorang ada nampak ada perempuan keluar daripada lori Abang Bob ni. Kalau korang tak tahu, Abang Bob tu tompangkan seorang perempuan yang tak ada muka. Tapi siapa pula perempuan yang dekat belakang lori tu? Korang rasa macam mana? Hai, aku yang sendiri kongsikan cerita ni pun dapat rasa keseraman yang dilalui oleh Abang Bob ni. Jadi, aku tak nak seram ni berpanjangan, jadi aku berhentikan cerita sampai di sini sebab memang itu sahaja pun cerita yang dikongsikan. Jadi kalau korang rasa, apa pandangan korang tentang perkara seram yang dah dilalui oleh seorang yang bernama Bob ni? Yang pekerjaannya adalah pemandu lori yang menghantar barang di seluruh Malaysia. Kalau korang ada pengalaman, pernah rasa lah macam Abang Bob ni rasa, atau lagi dahsyat lagi, korang boleh kongsikan dekat ruangan komen. Dan kalau korang nak nilai apa-apa, korang komen lah. Korang mesti ada pandangan kan tentang kisah macam ni. Jadi aku harap korang dapat stay tune lah sampai habis video ni. Dan terima kasih lah sebab sudi untuk tengok. Jadi itu sahajalah yang aku nak ceritakan dan nak kongsikan kepada korang untuk dalam video kali ni. Dan jangan lupa guys untuk subscribe, like dan share. Dan juga untuk support Faiz Cerita. Assalamualaikum.